Break. Baik, jadi kita akan sambung kita punya kelas. Kita masih di bab 7 lagi kan. Fajar boleh dengar suara cikgu dengan clear? Boleh. Okey. Baik, jadi kita mulakan kelas kita. Kalau tak silap cikgu Naim ada send dekat grup WhatsApp. Jadi boleh buka bahan lah, bahan 7 tu. Jadi buka bahan tu, buka muka surat ni, muka surat berapa ni? Surat 121. Cari 121 dekat dia punya ni, dalam page dia. And then kita akan start kelas kita lah. Baik, jadi kita akan start dengan nombor 9 ni kan. So boleh buka dulu bahan. Okay, yang mana kita masih di bab 7 iaitu serakan data kan. Okay, jadi kita tengok soalan nombor 9 ni. Bagi setiap jadual kekerapan berikut bina OGIF dengan menggunakan skala yang sesuai. Seterusnya, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan soalan keempat dia minta persentil ke 60. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, mana pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris tu boleh tengoklah dia punya translation dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi contoh, kita tengok contoh dekat sini, ada soalan, daripada soalan data dia adalah GSIM dalam kilogram dan kekerapan. Okay, jadi adalah data dia 41, 45, ada 6 orang dan seterusnya. Lepas tu data ni pun dia dah ditukarkan kepada bentuk kekerapan, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Jadi maksudnya kenapa kita kena tukar dia kepada kekerapan, tukar kepada sempadan atas, tukar kepada kekerapan longgokan untuk memudahkan kita buat OGIF tadi tu lah kan. Sebab OGIF memerlukan sempadan atas dan kekerapan longgokan. Okay, jadi dah ada data sempadan atas, dah ada data kekerapan longgokan, jadi kita dah boleh buat OGIF seperti yang di bawah ni. Jadi kita ada OGIF. OGIF ni ingat dia adalah graf dia bersambung. Graf dia bersambung iaitu agak bentuk dia melengkung lah. Dia menaik sebab apa? Kita menggunakan kekerapan longgokan tadi tu. Jadi nampak, kalau kita nampak kekerapan longgokan terakhir kita adalah 80. Jadi 80 tadi tu mestilah menjadi titik terakhir kita. Dan titik bawah ni, poin bawah ni kita menggunakan sempadan atas. Jadi 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5, 70.5 dan 75.5. Okay, jadi soalan pertama, dia minta kuartil pertama. Jadi kuartil pertama maksud dia adalah 1/4. 1/4 pertama. Jadi 1/4 darab dengan kekerapan longgokan terakhir kita ataupun keseluruhan lah. Keseluruhan kekerapan kita adalah 80. Jadi jumlah kekerapan kita 80 tadi tu darab dengan 1/4 kita dapat 20. 20 tu adalah apa dia? 20 tu adalah kita punya kekerapan longgokan. Yang kita nak cari adalah dalam nilai GSIM kan. Kita bukan nak dalam kekerapan. Jadi 20 tadi tu cari dekat kekerapan longgokan, tarik sampai menyentuh OGIF kita, dah sentuh OGIF kita, tarik ke bawah. Bila tarik ke bawah, kita dapat nilai dia 52.5 kan. Jadi boleh tengok bahan korang sebab mungkin tak clear sangat nampak cikgu punya bahan ni kan. Agak tabur sikit. Cuba tengok bahan korang. Okay, jadi itu kuartil pertama. Soalan kedua, dia minta median kan. Dia minta median. Median ni maksud dia pertengahan lah kan. Jadi bila median tadi tu 1/2 darab dengan jumlah kekerapan kita 80.
1/2 darab dengan 80 sama dengan 40. Jadi tengok dekat paksi Y ataupun dekat paksi kekerapan longgokan tadi tu, tengok nombor 40. Cari nombor 40, tarik ke kanan sampai menyentuh kita punya ojiv. Dah sentuh ojiv kita, tarik ke bawah. Dah tarik ke bawah, tengok bacaan dia. Berapa nilai dia? Kan, berapa nilai dia? Jadi nilai dia yang dekat dalam ni kita dapat 59.0 kilogram. Jadi jawapan yang kita nak tu dalam kilogram lah kan. Jangan ambil yang kekerapan longgokan dia kan. Seterusnya nombor 3. Nombor 3 dia nak minta kuartil ketiga. Pelajar boleh nampak kan ni? Tak apa, cikgu zoom sikit lah kan. Senang. Okay, jadi kita tengok yang sebelah kanan ni. Maksud 121 ni. Okay, dan nombor 3 dia minta kuartil ketiga tadi tu. Kuartil ketiga bermaksud 3/4 daripada jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kita 80. Jadi 3/4 daripada 80, 3/4 darablah 80 tadi. 3/4 darab 80, dapatlah nilai dia adalah 60. Jadi dah dapat nilai 60 tadi tu, itu adalah nilai kekerapan longgokan. Jadi tengok dekat paksi kekerapan longgokan, tengok nilai 60. Dah dapat 60, tarik ke kanan. Buatlah dot macam ni. Tarik ke kanan sampailah melanggar kita punya ojiv. Dah langgar ojiv tadi tu, tarik ke bawah. Guna pembaris ni, jangan pakai tangan je. Kalau tangan nanti saya ingat kan. Jadi guna pembaris, tarik ke bawah, straight. Tarik straight. Jadi tengok bacaan berapa. Jadi bacaan dia adalah 65.0 kilogram. Itulah kita punya kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga kita tulis sebagai apa? Kita tulis sebagai Q3. Okay, itu kuartil ketiga. Dan seterusnya, tengok soalan nombor 4. Nombor 4 dia minta persentil ke-60. Bila dia sebut persentil ke-60 bermaksud 60/100 darab dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kita adalah 80 tadi tu. Sama je, jumlah kekerapan kita memang sama, iaitu nilai dia adalah 80. Jadi 80 tadi tu darab dengan 60/100 tadi tu. Sebab apa 60%? Sebabnya persentil ke-60. Dah darab 60, darab 60/100, darab 80, dapat 48. Sama juga macam sebelum ni, 1, 2, 3 tadi. Cari nombor 48 dekat kekerapan longgokan. Cari nombor 48 tadi tu. Okay, dah jumpa. Tarik ke kanan. Buat dot sampai menyentuh ojiv. Dah sentuh ojiv, tarik ke bawah. Dot. Tengok bacaan dia berapa. Jadi macam dekat sini, untuk yang 48 tadi tu, dia punya bacaan adalah 61.0 kilogram. Jadi tulis dia P60 sebab dia persentil ke-60. Jadi P60 sama dengan 61.0 kilogram. Jadi boleh faham tak untuk soalan macam nombor 9 ni? Jadi soalan nombor 9 ni biasanya keluarlah dekat kertas 2 kan. Jangan risau, korang akan ada kertas graf nanti kan. Macam ni, mungkin dalam kelas ni korang tak berapa nampak skala dia tu kan. Sebab kita tak gunakan kertas graf kan. Macam mana nak guna kertas graf dekat sini kan. Susah nak tunjuk kat korang. Jadi kalau siapa yang ada kertas graf tu boleh tengok gunakan kertas graf. Jadi kita try buat soalan nombor 9A. Okay, jadi nombor 9A ini data yang kita ada. Okay, biar cikgu ambil dulu. Nombor 9A. Okay, yang mana baru masuk tu buka bahan Buka nombor 9. Bahan 7 kan. Serahkan data terkumpul. Nombor 9A. Jadi soalannya pertama sekali dia nak kita buat ojiv kan. Untuk membuat ojiv, data yang kita perlu apa dia? Pertama mesti ada sempadan atas. Selain daripada sempadan atas, kena ada kekerapan longgokan. Okay, jadi sebelum ni kan, nombor 1, 2, 3 sebelum ni, kelas-kelas sebelum ni kita dah belajar dah cara nak buat sempadan atas, cara nak buat kekerapan longgokan tadi tu. Okay, jadi pertama sekali apa yang pelajar kena buat kan? Siapa yang ada kertas graf tu bolehlah keluarkan kan, praktis gunakan kertas graf.
Okay, jadi pertama sekali data dia kita ada masa. Okay, cikgu mungkin agak apa dia ada pelajar tanya Kita belajar bab 7 ni, bab 7 form 5. Dayah. Kita belajar bab 7 form 5. Kita sambung kan? Kita sambung last class ni. Jadi mungkin kamu first time masuk, tak apa. Kita belajar bab 7, bab serakan. Jadi bahan ada dekat grup WhatsApp. Kalau Dayah ada dalam grup WhatsApp, cari bahan 7 tadi tu. Soalan nombor 9. Okey, jadi cikgu sambung. Kita ada masa, minit. Masa, minit tadi tu kita salin kan. Jadi ini 61.70 kalau korang perasan. Untuk buat OGIF kita perlu tarik ke belakang sikit. Tarik ke belakang maksudnya tulis 51 hingga 60. Barulah tulis 61 sampai 70. 71 80, 81 90, 91 100, 101 110, sambung. 111, 120, 1, 2, 1, 130. Okay. Jadi itu masa. And then apa lagi yang kita perlu tulis adalah kekerapan. Nanti kalau korang buatlah lawa sikit. Jadual tu biar lurus sikit kan. Kekerapan. Jadi untuk 51 sampai 60 kosong lah. Sebab itu yang kita tambah tadi. 7, 11, 18, 23, 17, 12 dan akhir sekali 8. Okay, ini yang dapat daripada jadual atas ni. Cikgu just senyitkan. Bukan senyitkan, cikgu just buat dia menegak. Okay, seperti yang cikgu sebut sebelum ini, data yang sebenarnya kita perlu ada adalah sempadan atas. Selain daripada sempadan atas, kita perlu ada kekerapan longgokan. Okay, jadi dua benda ni adalah dua data yang korang kena ada untuk membuat OGIF. Jadi bila nak buat OGIF, kena ada dua benda ni. Tadi yang bertanya tadi Dayah, okey? Okey. Jadi sempadan atas. Macam mana nak buat sempadan atas? Kita tengok nombor 60. Tengok nombor 60. Tambah dengan nombor 61. Jadi tambah. Tambah 60, tambah 61. Bahagi dengan 2, jadi kita akan dapat. Okey, jadi cikgu tunjukkan satu saja dekat sini. 60 tambah 61 bahagi 2. Sama dengan 60.5. Jadi cikgu tunjukkan satu. Seterusnya tadi tu sama je lah. Nanti yang seterusnya. Jadi ini cara untuk buat sempadan atas. 60 tambah 61 bahagi dengan 2. Dapat 60.5. Okey, jadi sama juga untuk sempadan atas untuk 61 sampai 70 ni. Ambil 70 tambah dengan 71 bahagi dengan 2. Okey, jadi kat sini cikgu potong sikit lah kan. Bagi laju sikit. Jadi 60.5, 70.5 sempadan atas. 80.5, 90.5, 100.5, 110.5, 120.5 dan akhir sekali 103.5. Okey, boleh clear untuk sempadan atas? Cikgu. Jadi, Boleh. Cikgu nak tanya boleh? Boleh, cikgu. okey. Silakan. Tanya apa? Macam ni. Kan soalan tu kan dia tak tunjuk yang 51 hingga 60. Memang kena tambah yang apa ni minit ke 51 ke 60. Yes, kena tambah. 51 sampai 60 ni kena tambah. Sebab apa? OGIF kita start daripada kosong. Dia start daripada kosong. Jadi kosong tu inilah sebenarnya kan. Start daripada kosong. Sebab kalau korang start daripada 61 sampai 70, korang punya OGIF tu tergantung. Terapung lah basically. Dia terapung macam ni. Dia tak boleh OGIF, dia start daripada kosong. Macam kalau kita tengok dekat nombor 9 tadi tu.
Nampak ni? Dia start daripada kosong. Okey, boleh faham dia yang bertanya. Memang Oh, kena buat. okey Jadi untuk boleh. jawab soalan kamu memang kena tambah kan. Tambah tu senang ni kan sebab dah nampak 6170 jadi buatlah kan. 61 belakang ni 51. Jadi 51 sampai 60. Dia macam tu. Kan kita dah belajar pasal size kelas apa semua tu kan. Julat apa semua tu kita dah belajar kan sebelum ni. Okay, jadi try balik refer. Sekejap cikgu try jawab soalan ni. Student ni dia kata berapa markah. Sekejap cikgu check. Biasanya soalan macam ni mana markah dia? Oh dia tak tulis lah markah. Kalau tak silap cikgu dia markah dia dalam 3 atau 5. Tak sure lah. Kalau boleh nanti cikgu check balik Tak nampak pula dia mana. Kalau ada kawan-kawan yang boleh yang tahu markah untuk soalan macam ni. Dia paper 2. Okay, jadi cikgu sambung Kalau ada soalan tanya je. Okay, jadi sempadan atas sebegitu kan. Sebegitu rupa lah kan. Dalam mata sebegitu rupa kan. Macam itulah cara untuk kira dia. Ambil sempadan atas kelas korang tadi tu and then ambil sempadan bawah untuk kelas seterusnya. Jadi macam 60 tambah 61 ni lah. Kan macam cikgu tunjuk contoh kat sini satu. Okey, seterusnya nak buat kekerapan longgokan. Kan macam cikgu cakap kita kena ada sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Jadi untuk buat kekerapan longgokan pula. Jadi kosong. Start daripada kosong lah. Jadi seterusnya apa? Kosong nampak 7 dekat sini. Kosong tambah 7 dapat 7. Okey, 7 nampak 11 dekat sini. 7 tambah 11 dapat 18. Dan sambung seterusnya. 18 nampak 18 dekat sini. Jadi 18 tambah 18 36. Itu maksud kekerapan longgokan. Kita ambil kekerapan yang sebelum ni kita tambah sekali dengan kekerapan semasa kita. Jadi dia akan berlonggok lah macam bundle. Longgokan ni kalau dalam bahasa Inggeris dia kumulatif. Jadi 36 tambah 23 kita dapat 59. 59 campur 17 kita dapat 76. 76 campur 12 kita dapat 76 campur 12 kita dapat 88. 88 tambah dengan 8 dapat 96. Jadi data ni kita dah dapat. Sempadan atas dah dapat. Kekerapan longgokan pun dah dapat. Okay, jadi sekarang ni tinggal nak buat apa? Tinggal nak buat OGIF sahaja. Tinggal nak buat OGIF. Okay, jadi jadual yang korang kena buat macam ni lah. Kan? Masa, minit, kekerapan, sempadan atas, kekerapan longgokan. Bukan buat graf bar. Dayah, bukan buat graf bar. Buat OGIF. Kita akan buat OGIF. Graf bar tu kalau dia minta graf bar lah. Tapi yang dia minta sekarang ni adalah OGIF. Soalan nombor 9 ni dia minta OGIF. Yang ni kita nak buat ni adalah OGIF. Nak balik OGIF. Okay, jadi yang ni cikgu ambil je yang sebelum tadi kan. Macam korang tengok je lah korang punya jadual yang sebelum ni. Kan? Cikgu just ambil untuk senang refer. Okay, jadi OGIF yang kita nak buat. Nanti korang akan ada ni kan. Korang ada graf. Kertas graf nanti. Korang keluarkan kertas graf korang. Buat cikgu kat sini agak susah nak guna kertas graf. Mana kita nak guna grid line. Okay, jadi korang keluarkan kertas graf korang. Kita nak buat lukis OGIF ni. Kita nak lukis OGIF. Okay, jadi contohlah kan. Yang ni korang nanti buat ikut skala korang. Disebabkan cikgu tak boleh tunjukkan kertas graf cikgu dekat sini. Jadi cikgu buat secara kasar je lah bentuk dia. Okay, jadi kertas graf cikgu seperti inilah lebih kurang. Tengok Pak sekejap. Okay, jadi paksi Y korang adalah kekerapan longgokan.
Paksi X korang adalah masa tadi tu. Masa iaitu dalam minit. Okay, dan sebelah ni kita plot lah. Kekerapan longgokan kita kalau nampak paling tinggi 96 kan. Jadi kita agak-agak lah kita buat kosong. Kita buat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan akhir sekali 100. Boleh nampak clear tak? Ya, 80, 90 dan 100. Okey, seterusnya kalau kita tengok sempadan atas kita start daripada 60.5. Jadi start 60.5 kat sini. 60.5 dan sambung seterusnya 70.5, 80.5, 90.5 dan 130.5. Sempadan atas, yes betul. Sempadan atas letak dekat paksi masa. Sempadan atas tu sebab sempadan atas ni ambil daripada masa tadi tu. Okay, jadi kita nak plot kan. Sebab apa kita start daripada kosong tadi tu nampak ni. Jadi untuk 60.5 nilai dia adalah kosong. Jadi tanda dekat sini kosong. Untuk 70.5, 7. Agak-agak lah 7 dekat sini lah kan. Nanti korang buat lah betul-betul ikut graf kan. 7 agak-agak dah dekat sini kan. 80.5 dia punya nilai adalah 18. 18 rasanya dekat sini lah. 90.5, 36 dekat sini. 100.5, 59. Dekat sini lah. Jadi bila korang buat dekat kertas graf tu senang lah kan. Macam cikgu ni tak ada kertas graf. Jadi 110.5, 76. 76 dekat sini. 120.5, 88 tarik sini. Sekejap, 110.5 ni 76, 120.5, 88 dekat sini. 130.5, 96. Agak-agak dekat sini. Okay, jadi ogive, untuk lukis ogive, korang je sambungkan je titik-titik ni. Kan? Sambungkan titik-titik ni. Bagi lawa melengkung dia kan. Bagilah melengkung dia lawa sikit. Jadi lengkungkan dia. Okey, lebih kurang lah macam ni kan. Ya, tak apa cikgu bagi betulkan sikit. Okey, jadi korang akan dapat lebih kurang macam ni. Cikgu ni tak lawa sangat kan. Ogive dia. Sepatutnya korang akan dapat macam ni lah kan. Graf dia harus melengkung seperti. Okey, dia akan melengkung macam ni kan. Sepatutnya lah kan. Sekejap, cikgu saya betulkan lagi sekali. Mungkin sebab cikgu punya ni kot, skala tadi tu. Jadi korang buat dekat kertas graf. Cuba tengok korang punya bentuk macam ni. Okey, ni lebih kurang lah. Jadi ini ogive yang kita akan dapat. Ogive. Jadi ini adalah ogive yang kita akan dapat. Jadi daripada ogive ni kita tak selesai lagi. Soalan dia minta pertama tadi tu, dia nak kuartil pertama. Kan? Jadi cikgu sambung dekat sini, kat tepi ni. Okay, jadi yang ni dah tak pakai. Jadi soalan pertama, dia nak kuartil pertama. Kuartil pertama jadi adalah 1/4 ogive. Betul kan cik meja? OGIF. Ogive. Kenapa? Ogive kan.
Alright, jadi soalan pertama dia minta kuartil pertama. Jadi kuartil pertama maksudnya Q1. Kuartil pertama Q1. Q1 tu cara untuk cari Q1 adalah pertama sekali korang kena buat 1/4. Kuartil pertama bermaksud 1/4 daripada jumlah kekerapan. Daripada jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kita apa? Tengok. Yang paling last 96. Jadi darab dengan 96. 1/4 darab 96. Kan? 1/4 darab 96. Kita akan dapat jumlah dia adalah 24. Tapi jawapan dia bukan 24. 24 tu maksudnya contoh dekat sini 24 kan? Contoh dekat sini 24. Nanti korang buat dekat kertas graf korang. 24 dekat sini jadi tarik ke kanan. Sampai dia langgar kita punya graf. Dah langgar graf kita, tarik ke bawah. Jadi dapat bacaan dekat sini. Jadi macam contoh kat sini cikgu dapat bacaan dia agak-agak dalam 84.5 kan. Jadi jawapan kita adalah Q1 sama dengan 84.5 minit. Jadi ini jawapan kita nombor 1. Kuartil pertama. Okey, boleh faham untuk nombor yang pertama tadi tu? Kita nak kuartil. Boleh. Okey. Baik, itu kuartil pertama. Soalan kedua dia minta median. Median. Jadi bila disebutnya median, bermaksud 1/2 daripada jumlah keseluruhan. Masih 56. 1/2 darab 56 sama dengan 48. Sama juga cari 48 agak-agak dekat sini lah. 48. Tarik ke kanan sampai langgar graf. And then tarik ke bawah. Dekat sini. Jadi agak-agak sini dapat 90.5. Jadi 1/2 untuk median tadi tu, Q2 tadi tu, dapatlah jawapan dia 95.5 minit. Seterusnya, nombor 3. Nombor 3 dia nak kuartil ketiga. Kuartil ketiga ataupun Q3. Kuartil ketiga adalah 3/4 pula kan. Korang kena ingat benda ni. Sebelum ni dah belajar lah. 3/4 darab 96. 3/4 darab 96. Kita dapat nilai dia adalah 72. 72. Tengok dekat graf 72. Agak-agak dekat sini kan 72. Sama juga tarik ke kanan. Tarik ke bawah. Agak-agak dekat sini. Alamak, saya ingat pula. Tarik ke bawah. Baca nilai dia. Jadi macam contoh dekat graf cikgu ni 107.5. Jadi jawapan dia Q3. Jawapan dia adalah 107.5 minit. Dan yang terakhir dia nak persentil yang ke-60. Persentil yang ke-60 bermaksud 60/100 darab dengan jumlah keseluruhan longgokan kita iaitu 96. 60/100 darab 96 kat sini kita dapat 57.6 lah kan. Kita dapat 57.6. Agak-agak lah lebih kurang 58 lah dekat tu kan. Jadi lebih kurang 58. Boleh juga. Kita bundarkan 58. Jadi tengok dekat titik yang ke-58. Kat sini 58. Tarik ke kanan. Dan tarik ke bawah. Tarik bawah. Jadi dapat dekat sini. Macam cikgu punya ni. Cikgu dapat P60 kita adalah 99.5 minit. Jadi itu cara untuk membuat soalan OGIF dalam kertas 2. Okey, ada soalan setakat ni? Cikgu. Okey. Cikgu. Sorang-sorang. Yes, Husna. Untuk jawapan tu, range dia ada berapa? Range dia ada berapa? Contoh macam kan kita punya graf tak semua sama. So kita tak semestinya dapat 84.5. So range jawapan dia berapa?
Okay, kalau tak silap cikgu lah, dia sebab dia berubah mengikut tahun sebenarnya kan. Jadi kalau setakat 84.5 dapat 85.5, 86.5 tu boleh accepted lagi lah. Kan, kecuali cikgu rasa dia bergantung kepada kamu punya skala juga kan. Jadi dalam 83.5, 85.5 ke atas tu boleh terima lagi kan. Dia macam tu. Dia asal jangan jauh sangat. Jangan 75.5 tu dah kira salah lah kan. Cikgu tak boleh bagi secara tepat lah range dia. Sebab dia berubah ikut soalan. Dia berubah ikut skema jawapan juga. Okay, Husna? Okay, thank you cikgu. Alright. Okay, ada soalan lagi? Cikgu ada dengar tadi? 60% tu dapat mana? 60% ni sebab soalan dia, okay, soalan dia kat sini tadi sebenarnya. Soalan dia, ni soalan dia. Oh, sorry. Ni soalan dia. Untuk setiap jadual kekerapan, bina OGIF dengan menggunakan skala yang sesuai. Seterusnya tentukan. Okay. Soalan 1 dia nak minta kuartal pertama, median, kuartal ketiga. Soalan keempat dia minta persentil ke 60. Jadi persentil ke 60 tu bermaksud 60% darab jumlah keseluruhan longgokan. Okey. Okay. Itu maksud dia. Persentil 60 maksud dia 60%. Kalau persentil 70 contohnya, 70%. Dan sebagainya. Persentil 75 ke 75%. Okey. Sebab dia soalan boleh ubah-ubah dekat situ. Tak mesti dia minta 60 je kan. Jadi persentil tu maksud dia per 100 lah. Kalau 60, 60%. Kalau 45, 45% lah. Alright. Okay, seterusnya kita try buat soalan 9B. Kan? Untuk make sure kita boleh faham betul. Jadi yang tadi tu 9A. Korang buat juga lah nanti. Kalau ada kertas graf lagi bagus lah. Cikgu boleh guna kertas graf yang ni tapi dia agak kecil ya. Tak apa, cikgu buat secara kasar je. Yang penting korang boleh faham dan nampak. Okay, jadi ni soalan B. Kita tengok dulu. Soalan 9B dekat sini data yang kita adalah skor dan kekerapan. Okay, jadi macam sebelum-sebelum ni, pertama sekali kita kena ada skor lah. Skor ni memang ada. Jadi skor ni nampak start daripada 81 sampai 85. Sama macam sebelum ni, kena tambah sikit. Kalau nampak range dia berapa? Julat dia adalah 6 kan? Julat dia adalah 4. Sorry. 81, 82, 83, 84, 85. Jadi tarik ke belakang sikit. Sebelum 81 apa dia? 80. Tolak 4 dapat 76. Jadi 76 hingga 80 adalah kelas pertama kita. Maksudnya kita tambah 76, 80 ni dekat sebelum kita start. Sebab macam yang cikgu cakap tadi, OGIF ni start daripada kosong. Jadi 76, 80 ni adalah kosong kita. 76, 80 barulah salin balik. 81, 85, 86, 90, 91, 95, 96, 100 dan seterusnya. Okay, itu adalah skor. Seterusnya adalah kekerapan. Salin je daripada dia punya ni. Cumanya 76, 80 tadi tu sebab kita tambah tadi tu, dia jadi kosong lah. 0, 9, 12, 17, 20, 15, 11 dan 8. Okay, ini berdasarkan yang atas. Yang kita perlukan adalah pertama sekali sempadan tas. Dan kekerapan longgokan. Dua benda ni penting untuk buat OGIF. Tak ada dua benda ni, nak buat OGIF tak boleh lah. Sempadan atas. Okey, ambil 80 tambah 81 bahagi dengan 2, kita dapat nilai dia 80/5.
85 campur 86 bahagi dengan 2, kita akan dapat nilai dia 85.5. Jadi kalau dah nampak macam ni, pattern dia tambah 5 je kan. Jadi dah boleh tambah je lah 5 kan. 90.5, 95.5 kan. Yang penting korang dah nampak pattern tadi tu, boleh je buat. Maksudnya tak payah dah tambah-tambah. 100.5, 105.5, 110.5 dan akhir sekali 115.5. Okey, itu sempadan atas. Seterusnya kekerapan longgokan. Jadi kosong, tulis kat sini kosong. Nampak 9 dekat sini, kosong tambah 9 jadi 9. Nampak 12 dekat sini, 9 campur 12 dapat 21. Okey, sambung seterusnya. Tambah 17 pula dapat 38. Tambah lagi dengan 20 dapat 58. Tambah dengan 15 dapat 73. Tambah dengan 11 dapat 84 dan akhir sekali tambah dengan 8 dapat 92. Okay, jadi ini data yang kita perlukan, sempadan atas dan kekerapan longgokan. Dua benda ni penting untuk buat OJIF tadi tu. Okay, kita dah ada sempadan atas, kita dah ada kekerapan longgokan. Jadi kita dah boleh buat OJIF kita. Okay, cikgu buat kecil sikit. Korang boleh salin lah. Buat jadual tu dulu. Okay, kalau ada yang, kalau macam cikgu terlaju bagi tahu kan, sebab kita kena laju sikit, kita ada sejam ni. Tapi tak ada masalah. Kalau nak patah balik pun cikgu boleh je. Okay, jadi kita dah dapat data kita tadi tu, kita nak buat graf. Jadi graf kita macam ni. Alright, kali ni lurus sikit. Yang sebelah kiri paksi Y adalah kekerapan longgokan. Sebelah kanan ataupun dekat paksi X kita adalah skor. Skor pula, skor. Jadi skor dengan kekerapan longgokan. Okey, jadi kalau nampak kekerapan longgokan paling tinggi adalah 92. Jadi kita agak-agak kita buat sampai 100 lah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sekejap. Buat lawan sikit. Sepuluh, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan akhir sekali 100. Untuk sebelah kanan ni buat apa? Untuk sebelah kanan ambil sempadan atas. Nampak start dengan 80.5. Jadi tulis sini 80.5, 90.5, 100. Okey, sorry. Sini 85.5. Lima, 9. Alamak. Sekejap Cikgu ni jam pula. Okay, sambil-sambil tu korang buat. Cuba plot dekat graf korang. Okay, nampaknya kena buat lagi sekali. Sebab dia hilang tadi, tiba-tiba. Okay, cikgu buat lagi sikit. Kekerapan longgokan. Okay, cikgu buat short form, tapi korang jangan dalam exam jangan buat pula short form. Tak apalah.
kekerapan. Skor 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5. Ambil kita punya nilai sempadan atas. 100,5, 105,5, 110,5 dan akhir sekali 115,5. Okey, dan seterusnya kita kena plot. Jadi untuk 80,5 dekat kosong kat sini. Untuk 85,5, 9 agak-agak dekat sini lah. 90,5, 21 dekat sini. 38 dekat sini. 100.5 dekat 58. 58 dekat sini. 105.5, 73. 84 dekat sini. Kan? 92 dekat sini. Okay, jadi korang akan dapat bentuk dia seakan-akan. Okay, yang ni lurus ni sebab cikgu tak ikut plot betul-betul lah kan. Sepatutnya dia melengkung lah sebenarnya. Okay, sekejap. Bagi cikgu adjust sikit. Okay, lebih. Okey, seakan-akan sebeginilah yang korang akan dapat. Cuma sebab cikgu punya tak ikut skala ni, korang faham-faham lah. Harap beri kelonggaran kepada cikgu lah. Jadi korang kena buat dalam skala yang betul menggunakan kertas graf. Okey, jadi yang cikgu nak tunjuk dekat sini adalah kiraan dia. Kan? Okey, soalan 1 dia minta kuartil pertama 1/4 darablah dengan 92 jumlah kekerapan kita. Jadi 23 kan. Dapat 23. Jadi ambil dekat sini 23, agak-agak dekat sini tarik ke kanan, baca tarik ke bawah. Tarik ke bawah, baca bacaan dia. Jadi bacaan dia kat situ tulis kat sini. Q1 sama dengan macam cikgu kat sini dapat 91.0 kan. Macam kawan-kawan tanya tadi, kita akan ada julat dia kan. Jadi mungkin 90.0 masih betul. 92.0 pun masih betul kan. Yang penting tak lari jauh sangat kan. Sebab tu kena buat graf betul-betul lawa-lawa. Okay, yang kedua median 1/2 darab 92 dapat 46. Q2 kita adalah 97.5. Kat sini cikgu bagi jawapannya. Sebab graf cikgu pun dah memang tak betul ikut skala. Nanti korang boleh cuba sendiri. 3/4 darab 92 untuk kuartil ketiga. Jadi 3/4 darab 92 kita adalah 69. Jadi daripada ojiv kita punya Q3 adalah 104.0 dan akhir sekali yang keempat dia minta persentil ke 60 tadi tu. 60/100 darab dengan 92 kita dapat nilai dia adalah 55.2. Tapi kita agak-agak kita bundahkan kita ambil lah 55. Jadi P60 persentil ke 60 kita dapat jawapan dia 99.5. Okay, jadi ini jawapan untuk 9B. Ada soalan? Boleh faham ke semua? Boleh. Okay, bagus. Jadi ini soalan 9B. Masih dekat soalan ojiv macam nombor 9 tadi, 9A. Okay, kita tengok soalan nombor seterusnya. Nombor 10. Jadi kita dah buat lah soalan ojiv.
Okey, nombor 10. Sebelum tu kita akan tengok sedikit mengenai sukatan serakan. Okey, jadi yang ni dia ulang balik kan, dan ada beberapa formula dekat sini. Okey, jadi nombor 1. Untuk mengira julat titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Itu untuk kira julat. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok contoh. Kedua, julat antara kuartil ataupun dalam bahasa Inggeris dia interquartile range. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama, kita akan dapat julat antara kuartil. Nombor 3, variance. Variance ni formula dia adalah beta square sama dengan sigma fx kuasa 2 bahagi dengan sigma f tolak x bar kuasa 2. Jadi maksudnya dekat sini, kekerapan darab dengan x kuasa 2, x itu adalah titik tengah bagi selang kelas, bahagi dengan jumlah kekerapan tolak dengan mean ataupun average. Kan? Kita akan dapat variance tadi tu. Tak apa, jangan risau, kita akan tengok contoh satu demi satu. Mungkin kalau tak sempat hari ni, kita sempat sambung kelas seterusnya. Tapi cikgu nak tunjuk je dulu. Jadi untuk sisihan piawai, kita punca kuasakan variance tadi, dapatlah sisihan piawai. Nombor 5, semakin kecil sisihan piawai, semakin konsisten data itu. Dan nombor 6, plot kotak. Okay, jadi kita tengok dulu soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ni dia ada bagi contoh dekat sini kan. Contoh dia, kita ada data ni lah. Diberi data sedemikian lah macam ni. Soalan kalau dia minta julat kan. Sebab dia kata tentukan julat dan julat antara kuartil bagi taburan berikut. Jadi kita ada graf tadi tu, kita ada kotak tadi tu. Kan? Bila kita ada kotak dengan graf tadi tu, kita boleh plot ogive macam yang sebelum ni. Jadi untuk kira julat, ambil titik tengah kelas tertinggi. Kelas tertinggi kita 20.0 tadi tu. 20.0 tambah 17.1 bahagi dengan 2, dapat titik tengah yang kelas tertinggi. Dapatlah 18.5. Tolak dengan titik tengah kelas terendah. Kan? Jadi titik tengah maksudnya 5.1 tambah 8.0 bahagi dengan 2. Dapat 6.55. Jadi 18.55 tadi tu tolak 6.55. Dapat jawapan dia 12 mm. Jadi itu adalah julat. Itu adalah julat. Right, jadi untuk kuartil, untuk julat kuartil, julat antara kuartil, kita kena tengok ogive. Jadi ogive kita, cari dulu Q1. Kat sini dia dapat jawapan dia 11. Kan? Jawapan dia adalah berapa ni? 10.45 untuk Q1. Untuk Q3 dia dapat 15.85. Jadi 15.85 maksudnya Q3 tolak dengan Q1, dapatlah interquartile range ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah julat antara kuartil. Okey, tak apa, kita buat sama-sama untuk soalan pertama ni, 10A. Okey, kita buat sama-sama soalan 10A ni. Okay, jadi ni soalan 10A. Kita ada ketinggian ataupun tinggi dalam cm. Kita ada 151, 155 dan kekerapan dia lah sebelah kanan. Dan dia dah siapkan ogive untuk kita kat sini. Okay, soalan dia minta cari julat. Jadi untuk cari julat 10A, formula julat adalah kita ambil titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah
kelas terendah. Okay, ini formula dia. Kan boleh faham ke ni tulisan cikgu ni? Okay, jadi julat, tengok titik tengah kelas tertinggi. Maksudnya ambil kelas tertinggi 171 dengan 175. Cari titik tengah dia. Untuk cari titik tengah macam mana? 171 tambah 175 bahagi dengan 2. Tolak dengan titik tengah kelas terendah. Ambil kelas terendah yang paling bawah ni. 151 tambah dengan 155 bahagi dengan 2. Okay, jadi julat kita 171 tambah 175 bahagi 2. Cikgu dah kirakan siap-siap 173. 151 tambah 155 bahagi 2. Cikgu dah kira juga. Kita dapat 153. Yes. Jadi 173 tolak 153, julat kita jawapan dia adalah 20 cm. Yes, betul. Okay, jadi itu julat. Boleh faham untuk julat? Okay, seterusnya. Seterusnya dia nak minta, okay, cikgu sambung kat atas ni, takut tak muat ruang. Seterusnya dia minta julat antara kuartal. Jadi untuk cari julat antara kuartal, formula dia adalah Q3 tolak Q1. Okay, jadi maksudnya nak kena cari dulu Q1. Kan, jadi untuk jadi Q1, pertama 1/4 darab dulu dengan jumlah kekerapan. Jadi ada berapa semua ni? 5 tambah 8, 5 tambah 8, 13, tambah 16 dapat 29, tambah 9 darab dapat 38, tambah 2 dapat 40. Jadi semua ni adalah 40. Jadi dari 40 tadi tu 1/4 darab 40 dapatlah 10. Jadi tengok, ambil kat sini 10, tarik ke kanan. Tarik ke kanan, tarik ke bawah. Jadi kat sini cikgu dah dapat, lebih kurang dapat nilai dia adalah 31.0. Ya, ketinggian Dia salah tengok. 166. Jadi Q1 cikgu adalah 166.0. Kan? Tak apa, untuk soalan macam ni mungkin korang tak berapa nampak sebab kertas grafik kecil je. Jadi yang penting korang faham konsep dia. Okay, jadi Q3 adalah 3/4 darab dengan 40 sama dengan 30. Jadi tarik 30, tarik ke kanan, tarik ke bawah, dapat jawapan dia 165.5. Kan kebetulan, oh bukan, 159. Okay, sorry. Yang ni tadi tu 159.5. Ya, cikgu betulkan. .5 ni adalah Q1, Q3 adalah 166.0. Sebab bila kita tarik ke kanan, tarik ke bawah, dia dapat agak-agak dekat sini. Okay, jadi dah dapat Q3, dah dapat Q1. Apa yang korang kena buat adalah julat. Sebab dia nak ni, julat antara kuartal. Q3, Q1 tadi tu, cikgu salin balik formula supaya korang boleh senang ingat. Jadi ambil Q3, nilai dia adalah 166.0, tolak dengan Q1 kita 159.5. Jadi 166.0 tolak 159.5 kita dapat jawapan dia adalah 7. 159.0. 7.0 cm jawapan dia. Okey, boleh faham untuk soalan 10A? Ada soalan? Boleh. Okey. Okay, jadi lain sekali kita revise balik. Untuk julat, ambil titik tengah kelas tertinggi, tolak titik tengah kelas terendah. Tolaklah dulu tu, dapat jawapan. Untuk julat antara kuartal pula, Q3 tolak Q1. Jadi cari dulu Q1, cari dulu Q3. Dah dapat dua-dua tadi tu, tolak satu sama lain, dapat julat antara kuartal. Okey.
kita cuba buat satu soalan lagi kan sebelum habis kelas. Sebab kita habis pukul 10. Jadi ada 3 minit lagi. Okay, tengok soalan B dulu. Kita buat sama-sama. Jadi nanti soalan-soalan selebihnya tu korang cuba buat sendiri kan. Tengok dapat tak sama jawapan yang cikgu buat. Okay, 10B. Jadi dia nak julat kita ambil kelas. Jadi kat sini julat titik tengah kelas tertinggi. Tolak titik tengah kelas terendah. Sama dengan 35 tambah 39 bahagi 2 tolak dengan 15 tambah 19 bahagi dengan 2. Jadi kat sini kita dapat jumlah dia adalah 37 tolak 17 sama dengan 20. Jadi jawapan kita adalah 20 untuk soalan 10B1 julat. Okay, ingat je formula tadi tu, insya-Allah korang boleh jawab lah kan. Okay, seterusnya dia nak julat antara kuartil. Dalam bahasa Inggeris dia interquartile range. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Jadi cari Q3 dulu. Kan terpulang kalau nak cari Q3 ke nak cari Q1. Jadi jumlah kekerapan semua sekali ni kita ada 39. Lepas jumlahkan semua sekali ada 39. Jadi Q3 3/4 darab 39 dapat lebih kurang 29.25 lah kan. Jadi kita ambil bunda kan, kita ambil 29 je. Jadi cari yang ke 29 agak-agak dekat sini, tarik pergi ke bawah. Okay, jadi kat sini cikgu dapat Q3 cikgu adalah 31.0. RM 31.0. Okey, cari Q1 pula. Q1 1/4 darab dengan 39. 1/4 darab 39 dapat 9.75. Agak-agak kita bundarkan, ambil lah 10. Dan bundarkan 10. Jadi 10 tarik ke kanan, tarik ke bawah, dapat jumlah dia adalah 25. Jadi Q1 RM 25.0. Jadi untuk jawapan julat antara kuartil sama dengan RM 31.0 tolak RM 25.0. Jawapan dia adalah RM 6 ringgit. Okay, jadi jawapan itulah jawapan untuk soalan 10B. Okey, boleh faham semua? Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Yes? Okey, kalau tak ada, bagus. Ada soalan? Ada. Macam cikgu dengar suara tadi. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada Okey. Jadi sebab sekarang pun dah pukul 10, sebenarnya dah habislah kelas kan. Jadi kalau tak ada soalan, itu sahaja kelas kita hari ini. Kita akan sambung next week kelas kita kan. Okey, tak ada. Okey, cikgu faham kan. Bagus lah korang ni kan. Maksudnya semua faham lah kan. Bagus. Okey, bagus. Jadi next week kita akan sambung lagi. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih cikgu. Cikgu.